会丰收时刻的弟兄姐妹们，大家早上好。Selamat pagi saudara-saudari. 感谢主，让我们早晨的时候，我们可以来到上帝的面前，我们一起来敬拜他。Kita berterima kasih pada Tuhan, pada pagi hari ini kita dapat datang ke hadirat-Nya untuk memuji dan menyembah Dia. 我们求主来帮助我们，让我们每一次来到神的面前的时候，我们就是存着一颗敬畏的心。 Kiranya Tuhan menolong setiap dari kita untuk datang menghampiri tahta kasih karunia-Nya. Kita datang dengan sepenuh hati. 这个时候你预备好了吗？我们一起来到主的面前。 Apakah saudara-saudari sudah siap? 呀，感谢主，我们一起祷告。 Mari kita masuk dalam doa. 亲爱的天父，这个时候向你献上感谢跟赞美。 Bapak surgawi, kami menaikkan pujian dan terima kasih padamu. 主要真的时间过得很快，今天又是主日了。 Waktu berlalu begitu cepat, hari ini merupakan ibadah raya. 也就是说，你借着今天的主日崇拜，对我们每一位的弟兄姐妹们说话。 Kiranya melalui ibadah raya ini Tuhan kembali Engkau berfirman kepada setiap dari anak-anak-Mu. 让我们活着的不再是我们，乃是耶稣基督在我们的里头活着。 Agar melalui firman-Mu mengubahkan kami sehingga kami bukan lagi hidup untuk diri kami, tapi Kristus yang hidup di dalam diri kami. 谢谢主，你听我们的祷告。 Terima kasih Tuhan Kau mendengarkan doa kami. 我们这样祷告，奉主耶稣基督名所求的。 Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap 我 syukur. 们一起来说， Katakan bersama, 阿门。 Amin. Kita menunjukkan harapan. Di mana itu有耶稣，我们就有能力。ada Yesus kita ada kuasa. Amin. Buka hati kita, puji dan menyembah. 谢谢主，让我们走到你的祭坛。kita datang bersama maju dalam persembahan. 到神的祭坛，让我在一起的你选哪里？是那我的神，我要尝试在那里。 世上的重担，你的救恩将我安置在高处。山长的心毫无保留，叫我们想来到你面前，真微笑我还仰视，我看阿爸为
这个时候，让我们一起欢迎主圣灵大大来充满在我们的当中。主啊，求你开我们心里的眼睛，让我们单单的来遇见你。谢谢主。耶稣我主，配得尊崇，荣耀和全能在天上的主，他一直下宝贵神灵，是我的力量，随时的帮助。我何等渴慕，能一生与你同行，直到永远。耶稣我主，耶稣我主，配得尊崇，荣耀和全能在天上的主。一直下宝贵神灵，是我的力量，随时的帮助。我何等渴慕，能一生与你同行，直到永远。亲爱主，神灵充满我的心，你恩膏浇灌我灵，何等渴慕你，贴近你心意，居住在你同在里。我主，配得尊崇，荣耀和全能在天上的主，他一直下宝贵神灵，是我的力量，随时的帮助。我何等渴慕，能一生与你同行，直到永远。亲爱主，神灵充满我的心，你恩膏浇灌我灵，何等渴慕你，贴近你心意，居住在你同在里。亲爱的主圣灵，我们这个时候，我们来到你的面前，这个渴慕，让你今天来充满在我们的里面。谢谢主耶稣。亲爱主，神灵充满我的心，你恩膏浇灌我灵，何等渴慕你，贴近你心意，居住在你同在。亲爱主，神灵
居住在你同在。哈利路亚，感谢主，愿那一切的荣耀、颂赞都归给你。我们这个时候有事情要报告。 Ada pengumuman. 首先呢，我们要再度的提醒各位弟兄姐妹们，在这个礼拜当中，我们还是社交隔离的时段。 Ya, kembali kita mau mengingatkan bahwa minggu-minggu ini masih tetap dalam minggu PSBB. 呀，所以还是要请各位弟兄姐妹们，尽量不要出门。如果出门的时候，不要忘记戴口罩，还要勤洗手。 mengingatkan saudara-saudari dalam masa PSBB ini sebaiknya kita tidak keluar rumah. Tapi kalau terpaksa ada hal-hal yang penting harus keluar rumah, kiranya saudara-saudari harus mematuhi protokol kesehatan. 呀，也求主来保守看顾我们每一位的弟兄姐妹们。 Kiranya Tuhan melindungi, menjagai saudara-saudari. 然后我们在这段社交隔离的时间里面呢，我们在早上的7点跟晚上的7点都有 Zoom 的线上祷告会。 Dalam masa PSBB ini kita ada melakukan doa PSBB setiap pagi jam 7 dan setiap malam jam 7 melewati Zoom. 非常欢迎各位弟兄姐妹们踊跃的参加。 Saya sangat senang sekali mengundang saudara-saudari untuk ikut berpartisipasi dalam doa PSBB ini. 阿门，感谢主。 Amin. Terima 我 kasih 们这个时 Tuhan. 候呢，我们也一起为了今天的奉献祷告。 Kita sehati berdoa untuk persembahan hari ini. 我们也求主来帮助我们，让我们能够成为一个给出去的人。 Tuhan kiranya menolong kita semua agar kita menjadi pribadi-pribadi yang memberi. 当我们领受主丰富恩典的时候，也让我们能够把这样的一个祝福给身边的人。 Kita bukan saja menerima berkat Tuhan yang berkelimpahan, tapi kita juga mau menjadi pribadi yang memberkati sesama. 我们深信神不让我们缺乏，也不让我们的教会缺乏。 Kita percaya sepenuh hati Tuhan tidak akan membiarkan kita berkekurangan, terlebih-lebih Tuhan juga tidak akan membiarkan gerejanya Harvest berkekurangan. 阿门。这个时候我们一起祷告。 Mari kita masuk dalam doa. 亲爱的天父，我们这个时候将今天的奉献恭敬仰望在主你的手中。 Bapak Surgawi, kami menyerahkan persembahan pagi hari ini ke dalam tangan 谢谢 kemurahan. 主，你再度的提醒我们，我们不是给你，我们是还给你。 Terima kasih Tuhan, Kau selalu mengingatkan kami di dalam persembahan ini. Kami bukan memberi kepadamu, tetapi kami mengembalikannya kepadamu. 我们真的渴望借着这个奉献，让你的心得着满足。 Kami rindu Tuhan melewati persembahan ini, kiranya hatimu dipuaskan. 求主你亲自来祝福以下的时间。 Berkati waktu-waktu yang selanjutnya. 我们将祷告，奉主耶稣基督名所求的。 Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. 哈利路亚， Haleluya. 阿门。 Amin. Shalom. Selamat pagi saudara-saudari. 弟兄姐妹平安， Dalam nama Tuhan Yesus, 奉主的名， berkat damai sejahtera, 愿神的平安， berkat kesehatan yang melimpah turun atas saudara-saudari. 还有神丰盛的这个健康，要浇灌在弟兄姐妹的身上。 Amin. 阿门。 Ya, saudara-saudari, pagi hari ini kembali saya akan menyampaikan firman Tuhan yang berkaitan dengan minggu lalu. 今天早上我再一次要来跟大家分享的信息，也跟上个礼拜有关。 Kalau minggu lalu kita belajar tentang bagaimana Abraham menjadi pribadi yang sangat diberkati oleh Tuhan. 如果上个礼拜我们跟大家分享说，亚伯拉罕他怎么样如何的蒙神祝福， Bagaimana Abraham bisa masuk ke dalam berkat-berkat Tuhan. 亚伯拉罕他怎么样能够进入到神的祝福里？ Dan dia tidak hanya menerima berkat-berkat Tuhan, tapi dia juga menyerahkan. 他不但将他自己所领受的祝福呢，也降在他的下一代的身上。 Maka saudara-saudari, 所以呢，弟兄姐妹， kita lihat Abraham sangat serius dan sangat peduli akan pernikahan pada generasi yang selanjutnya. 所以亚伯拉罕他对他下一代，为下一代呢，找寻另一半是非常的认真的， Karena dia tahu 因为他知道 pernikahan atau sebuah rumah tangga itu merupakan kunci yang sangat penting
bagi setiap pribadi yang mau masuk ke dalam berkat Tuhan. 因为他知道这个婚姻还有这个之后的这个生活呢是非常重要的。如果你要进入到神的祝福里， Kalau pagi hari ini kita melihat dari sebuah pelajaran dari diri Ribka. 今天早上我们要来看从这个利百加的身上， Kita lihat prinsip rohani, cinta dan pernikahan bagi anak-anak muda. 我们要看一个属灵的原则，就是对年轻人来说，他们的恋爱与婚姻。 Apa yang menjadi sifat atau karakteristik dari Ribka sehingga ia dapat masuk ke dalam berkat Tuhan? 那利百加这个女孩，她到底有什么特质，以至于她可以进入到神的祝福里？ Ketika hamba Abraham yang paling tua itu hendak kembali ke kampung halaman Abraham, 当这个亚伯拉罕他这个老仆人呢，要回到当地的时候， hamba yang paling tua ini berdoa kepada Tuhan. 这个老仆人他跟神祷告， Tuhan, siapa yang harus kupilih? 他说：“主啊，我到底要选哪一个人呢？” Hamba Abraham yang paling tua ini memiliki kepekaan rohani. 那这个老仆人他有一个非常属灵的敏锐度。 Mari kita melihat bagaimana dia berdoa kepada Tuhan. 我们一起来看说这个老仆人怎么样跟神来祷告。 Kita lihat di dalam kitab Kejadian 我们看创世纪， pasal 24 ayat 43 sampai dengan 44. 我们看第24章的第43、44节。 Di sini aku berdiri di dekat mata air ini. Kiranya terjadi begini. Apabila seorang gadis datang keluar untuk menimba air dan aku berkata kepadanya, "Tolong, berikan aku minum air sedikit dari buyungmu itu." Ayat 44. Dan ia menjawab, "Minumlah. Dan untuk unta-untamu juga akan kutimba air. Dialah kiranya istri yang telah Tuhan tentukan bagi anak Tuanku." 我如今站在井边，对哪一个出来的打水的女子说：“请你把你瓶里的水给我一点喝。”她若说：“你只管喝，我也为你的骆驼打水。”愿那女子就做耶和华给我主人儿子所预定的妻。 Amin. 阿妹， Saudara-saudari, 弟兄姐妹， Ribka adalah seorang gadis yang seperti apa? 那利百加她到底像什么样的一个女子呢？ Kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal 24 ayat 16 sampai dengan 21. 我们看创世纪24章16到21节。 Ayat 16, anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Ayat 17, kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, "Tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu." Ayat 18, jawabnya, "Minumlah Tuan." Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Ayat 19, setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, "Baiklah, untuk unta-untamu juga kutimba air, sampai semuanya puas minum." Ayat 20, kemudian segeralah dituangnya air yang di buyungnya itu ke dalam palungan. Lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air, dan ditimbangnya lah untuk semua unta orang itu. Ayat 21, dan orang itu mengamat-amatinya dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Amin. 阿妹，那女子容貌极其俊美，还是处女，也未曾有人亲近她。她下到井旁，打满了瓶，又上来。仆人跑上前去，迎着她说：“求你将瓶里的水给我一点喝。”女子说：“我主请喝。”就急忙拿下瓶来，托在手上给他喝。女子喝了，给他喝了。就说：“我在为你的骆驼打水，叫骆驼也喝足。”他就急忙把瓶里的水倒在槽里，又跑到井旁打水，就为所有的骆驼打上水来。那人定睛看他，一句话也不说，要晓得耶和华赐他通达的道路没有。 Saudara-saudari, 弟兄姐妹， pada ayat yang kita baca ini menceritakan tentang tampilnya peran wanita utama. 在这段经文，我们讲到这个女主角已经出现了。 Dari diri Ribka, saya melihat sebuah sifat atau karakteristik yang sangat baik. 在这个利百加的身上，我看到她有一个很棒的特质。 Ribka adalah pribadi yang siap, artinya dia adalah pribadi yang penuh dengan persiapan.
利百加他是一个预备好的人，就是换句话说，他已经准备好的。Alkitab menggambarkan parasnya yang cantik. 圣经说他是容貌俊美。 Selain itu, Ribka masih memiliki sifat atau karakteristik apa saja? 那除此之外，利百加他还有哪一些特质呢？ Kita dapat melihat sopan santun dari diri Ribka. 我们从利百加的身上，我们可以看到，他很有礼貌。 Dia berkata, minumlah Tuan. 他说：“我主，请喝。” Terhadap seorang asing saja, Ribka sangat sopan. 对一个陌生人呢，对待一个陌生人来说，利百加他非常的有礼貌。 Ribka dengan bergegas, bersegera memberikan buyung di tangannya. 那利百加他是急忙拿下瓶子来，然后托在手上， Dan diberikan kepada hamba paling tua itu untuk minum. 那给这个老仆人来喝水。 Kemudian Ribka masih berkata lagi, baiklah untuk unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas minum. 然后利百加又说：“我在为你的骆驼打水，也叫骆驼能够喝足。” Dan setelah itu Ribka bersegera menuangkan air yang dibuyungnya itu ke dalam palungan. 之后呢，他又急忙的把瓶里的水倒在槽里。 Lalu berlarilah Ribka sekali lagi ke sumur untuk menimba air dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. 然后呢，又再一次的跑到井旁打水，是为着所有骆驼打上水来。 Dari sini kita bisa melihat pribadi Ribka, dia memiliki banyak sifat atau karakter yang menarik dari dirinya. 从利百加的身上，我们就可以看到说，他的生命有很多是可以吸引人的特质， Antusiasmenya, 他的热心， kebaikan hatinya, 他的爱心， sikap yang positif atau semangat, 还有他一个积极的态度， dan dia pribadi yang sangat rajin. 而且他是非常殷勤的人。 Saudara-saudara, 弟兄姐妹， sekali lagi saya mau katakan, 我再一次的来说， kesempatan itu berada di tangan Tuhan. 机会是在神的手里。 Saya katakan kesempatan itu ada di tangan Tuhan. 我再一次说，机会是在神的手里。 Amin. 阿妹。 Tetapi ketika orang yang dipersiapkan Tuhan untukmu itu tampil di hadapanmu, 但是呢，当神为你所预备的那个人呢出现在你面前的时候， apakah saudara-saudari sudah siap mempersiapkan dirimu sendiri dengan baik? 我们是否已经预备好了自己了呢？ Dari diri Ribka, kita dapat mempelajari sebuah pelajaran, 从利百加的身上，我们可以学这个功课， yaitu mempersiapkan dirinya sendiri dengan baik. 就是我们要好好的预备好自己。 Kita dapat bayangkan saudara-saudari, 我们可以想象吗？ saat ketika di sekitar sumur itu ada begitu banyak gadis-gadis yang keluar menimba air. 就是当时在那口井的旁边，有多少的女孩在打水呢？ Tetapi hanya Ribka seorang diri saja yang paling menarik perhatian dari hamba Abraham yang paling tua itu. 但是唯有利百加却浮现在那个老仆人的眼中。 Akhirnya Ribka masuk ke dalam keluarga Abraham. 那最后利百加他进入到亚伯拉罕的家族里面。 Artinya Ribka masuk ke dalam berkat kemuliaan Tuhan. 那意思就是说，利百加他进入到神荣耀的祝福里。 Ini pelajaran dari pribadi Ribka. 这个就是我们从利百加的身上来学习。 Sekarang kita belajar dari pribadi Ishak. 接下来我们要从以撒的身上来学习。 Kita belajar prinsip rohani yang sama juga, yaitu prinsip rohani saat berpacaran dan pernikahan bagi anak-anak muda. 我们学习的属灵原则仍然一样，就是年轻人在恋爱与婚姻的这个过程。 Dari diri Ishak pagi ini kita juga dapat melihat beberapa karakteristik atau sifat di dalam diri Ishak yang benar-benar istimewa. 那从以撒的身上，其实我们也可以看清楚，看见一些以撒他所有的一些特质。 Di dalam Alkitab 在圣经里面， mengatakan bahwa Ishak adalah pribadi yang sangat istimewa. 在这里讲到的以撒呢，他是一个非常特别的人， Karena dia adalah pribadi yang hidup di dalam berkat-berkat Tuhan. 因为他是一个真正活在神祝福里的人。 Saudara-saudara, 弟兄姐妹， jika kalian rindu berharap agar kehidupan kalian
juga berada di dalam berkat Tuhan, 如果弟兄姐妹你也渴慕你的人生是活在神的祝福里， maka di dalam setiap langkah kehidupanmu, janganlah engkau mengandalkan kekuatanmu, kepandaianmu sendiri. 所以呢，在你的人生不要是只有依靠你自己的聪明才智， Namun tidak mengandalkan kuat kuasa Tuhan. 却不依靠着神的这个能力。 Wah, saya ini sudah bekerja dengan keras ya, tapi tidak menerima dan tidak mengalami berkat Tuhan. 哎呦，我已经真的拼命的工作，但却得不到神的祝福。 Pelajaran pagi hari ini yang dapat kita pelajari dari diri Ishak, mari kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal 24 ayat 63 sampai dengan 65. 我们今天要从以撒的身上学功课，让我们一起来看创世纪24章63到65节。 Ayat 63, menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan. Di dalam Alkitab bahasa Mandarinnya itu diartikan merenungkan, ya. Jadi Alkitab bahasa Mandarin itu terjemahannya lebih mendekati bahasa aslinya. Ishak sedang keluar berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangnya, maka dilihatnya lah ada unta-unta datang. Ayat 64, Ribka juga melayangkan pandangnya, dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari untanya. Ayat 65, katanya kepada hamba itu, siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita? Jawab hamba itu, dialah tuanku itu. Lalu Ribka mengambil telengkungnya dan bertelengkunglah ia. 天将晚，以撒出来在田间默想，举目一看，见来了些骆驼。利百加举目看见以撒，就急忙下了骆驼，问那仆人说：“这田间走来迎接我们的是谁？”仆人说：“是我的主人。”利百加就拿帕子蒙上脸。 Saudara-saudara, 弟兄姐妹， ini persis seperti adegan di dalam film-film. 这个就跟这个像电影的情节一般。 Pemeran utama pria dan pemeran utama wanita saling berjumpa, saling bertemu. 就是这个男主角跟女主角他们见面了。 Dari sejak itu keduanya menjalani hidup yang bahagia. 那从此这两个人就过着这个幸福快乐的日子。 Namun yang paling menarik adalah pelajaran yang dapat kita pelajari dari diri Ishak. 但是很有意思的就是，我们要从以撒的身上学一个功课。 Ishak adalah pribadi yang menanti-nantikan Tuhan. 以撒他是一个等候神的人， Ishak bukanlah orang yang mengandalkan dirinya sendiri. 以撒他不是一个依靠自己能力的人， Ia adalah seorang yang berdiam diri di hadapan Tuhan. 他是一个安静在神面前的人， Menantikan Tuhan. 等候神， Merenungkan tentang Tuhan. 默想神， Mendekat kepada Tuhan. 而且亲近神。 Kemudian 然后呢， apa yang terjadi? 最后发生了什么事情？ Tuhanlah yang mempersiapkan yang terbaik bagi Ishak. 那神就为以撒预备一个最好的。 Saudara-saudari, 弟兄姐妹， ketika seseorang bersedia untuk menantikan Tuhan seperti Ishak, 当你愿意来等候，就像以撒一般的时候， maka ia akan menikmati Tuhan. 那你就会享受神。 Apa yang dimaksudkan menikmati Tuhan? 那什么意思是享受神呢？ Yaitu menikmati kebaikan Tuhan, 就是享受他的这个恩慈， menikmati kemurahan Tuhan, 享受他的恩典， menikmati belas kasihan Tuhan, 享受神的怜悯， menikmati berkat-berkat Tuhan. 享受神的祝福。 Maka saudara-saudari, 所以弟兄姐妹， maukah pagi hari ini kita belajar dari diri Ishak, mau menantikan Tuhan, mau mencari Tuhan, mau berdiam diri di hadapan Tuhan? 那我们是否愿意今天早上愿意学习以撒？我们愿意来寻求神，我们愿意来等候他，默想于他， Agar kita semua bisa masuk di dalam berkat kemuliaan Tuhan. 让我们每一个人都可以进入到神荣耀的祝福里。 Amin. 阿妹， Saya ingin mengingatkan khususnya kepada anak-anak muda 我要特别的提醒所有的年轻朋友们， untuk belajar seperti Ishak. 我们必须要学习像以撒， Dia menantikan Tuhan, 他等候神， maka dia menikmati segala kebajikan Tuhan. 那他就享受神各样的祝福， Dia menantikan rahmat dan bimbingan Tuhan, 他等候神的恩典以及带领。 maka dia bisa mengalami dan menikmati berkat-berkat yang dipersiapkan Tuhan baginya. 那他就经历到神为他预备的所有的祝福。 Amin. 阿妹， Saudara-saudari, 弟兄姐妹， dengan sikap hati seperti apakah kita
menghadapi persahabatan atau pacaran ya, dan pernikahan. 那我们要怎么样来面对这个我们交男女朋友或者是这个婚姻呢？ Kalau kita memiliki sikap yang tidak benar, 如果我们有一个不正确的这个态度， sikap yang tidak benar di masa pacaran, 那就是一个在我们交男女朋友的时候有一个不正确的态度， nantinya kita akan menanggung akibat dan menuai hasilnya. 那我们就会要那个领受那些所有不好的这个结果啊，还有影响。 Dari diri Ishak, marilah kita belajar untuk menantikan Tuhan. 从以撒，我们要学习我们如何去等候神。 Dia merenungkan Tuhan di padang. 他默想神呢，在这个旷野中， Dia menantikan Tuhan membukakan jalan baginya. 他等候神，然后神就为他来开路。 Pagi hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang sangat berharga. 今天早上我会愿意跟大家分享一个非常有价值的 Di 事， saat saudara-saudari mau menantikan Tuhan, 在当弟兄姐妹你愿意等候神的时候， di dalam nama Tuhan Yesus, 奉主的名， saudara-saudari pasti akan menikmati segala berkat-berkatnya. 弟兄姐妹你一定会经历到所有神给你的祝福。 Amin. 阿妹， Nantikanlah Tuhan, 我们要等候我们的主， maka Tuhan akan mempersiapkan dan melimpahkan berkatnya kepada saudara-saudara. 那神就将祝福丰丰富富的降在你们的身上。 Amin. 阿妹， Kita lihat di dalam Mazmur pasal 31 ayat 16. 我们一起来看诗篇31篇第15节。 31 ayat 16 berkata demikian. Masa hidup di dalam terjemahan bahasa Mandarin artinya masa hidupku itu seluruh permasalahan semasa hidupku ada di dalam tanganmu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. 我终身的事在你手中，求你救我脱离仇敌的手和那一些逼迫我的人。 Amin. 阿妹， Masa hidupku 我终身的事 artinya segala sesuatu permasalahan dalam kehidupanku semuanya ada di tangan Tuhan. 就是说，我这一生里面所有的事情，其实都在神的手中。 Maka 所以呢， termasuk pernikahan kita pun juga seharusnya kita serahkan hal ini ke dalam tangan Tuhan. 所以呢，婚姻这件事情，其实我们也真正的要将它交在神的手里， Khususnya di zaman sekarang ini. 特别是在现在这个时代， Saya mau berkata sejujur-jujurnya. 我真的要诚实的跟大家说， Kita melihat si iblis, si jahat sedang melakukan hal-hal yang merusak pada generasi ini. 我们看到恶者撒旦正在破坏这世代的年轻人， Yaitu menghancurkan sistem pernikahan dan sistem keluarga. 就是毁坏这个婚姻还有家庭的这个制度。 Banyak sekali anak-anak muda yang saat ini tidak mau menikah. 现在有很多的年轻人，其实他们是不愿意结婚的， Karena mereka sudah tidak ada harapan terhadap keluarga. 因为他们对于家庭是没有期待的。 Banyak anak muda yang berpikir untuk apa menikah? Kita hidup bersama atau tinggal bersama ya, atau bahasa sehari-harinya kumpul kebo. 那其实很多年轻人，他们觉得说，为什么要结婚啊？就是居住在一起，同居在一起就可以了。 Kumpul kebo nggak apa-apa kok. 一起住在一起没关系的， Saudara-saudari, 弟兄姐妹， kita harus berjaga-jaga. 我们真的要警醒， Kita harus berhati-hati. 我们真的要非常的小心。 Iblis memiliki tipu muslihat. 撒旦他有一个诡计， Apa senjata tipu muslihat iblis itu? 那撒旦他用什么武器呢？ Tipu muslihat iblis itu senjatanya adalah seks. 那撒旦他的武器呢，就是透过性。 Yang menyebabkan banyak kekacauan pada generasi ini. 那这个问题呢，已经让这个世代的年轻人造成非常多的混乱。 Contohnya seperti hubungan seks sebelum pernikahan. 比如说这个婚前的性行为， Atau hubungan seks di luar pernikahan. 还有婚外的性行为， Itu semua adalah perbuatan tangan si iblis. 这个都是出于撒旦之手， Itu adalah perbuatan musuh kita. 这都是我们仇敌之手。 Pagi hari ini, 今天早上， kiranya Tuhan bermurah hati kepada setiap anak-anak muda. 求神要恩待每一位年轻人， Kita semua harus dapat hidup kudus, harus berani untuk hidup kudus. 我们
一定要愿意来分别为圣。 Di tengah angkatan yang bengkok ini. 在这个弯曲悖逆的时代， Mari kita baca dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 4. 我们一起来读希伯来书13章第4节。 Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. 婚姻人人都当尊重，床也不可污秽，因为苟合行淫的人，神必要审判。 Amin. 阿妹， Kiranya Tuhan menolong setiap kita 求神帮助我们每一个人， yang belum menikah, 没有结婚的， masih dalam masa menantikan atau mencari jodoh. 或者是在找这个男女朋友的过程里面， Kiranya Tuhan menolong kalian untuk bertekun di dalam kekudusan. 求神要帮助你们要持守圣洁。 Bagi yang sudah menikah, 那对那些已经结过婚的人， jangan bersantai-santai. 也不可以放松。 Di mata Tuhan, 在神的眼中呢， seks sebelum pernikahan, 就是seks di luar pernikahan 就是婚外的这个性行为啊， adalah dosa yang serius. 是一个非常严重的罪。 Saudara-saudari, 弟兄姐妹， kita sebagai anak-anak terang, 我们要成为一个光明之子， kita harus mengizinkan Tuhan mengubah nilai kehidupan kita melalui firman-Nya, melalui Alkitab. 我们真的要允许我们的神透过圣经来转化我们的价值观。 Tidak peduli apapun yang dikatakan oleh orang-orang dunia, 我们真的不管世上的人要怎么说， saudara dan saya tetap harus hidup dalam nilai-nilai kehidupan yang diberikan oleh Tuhan. 我们弟兄姐妹，我们仍然要活在神给我们的这个价值观里面。 Berbicara tentang pernikahan, 如果我们讲到婚姻， setiap orang harus menaruh rasa hormat. 每一个人我们都要都要尊重。 Amin. 阿妹， Karena pernikahan bukanlah hanya selembar kertas. 因为婚姻不只是一张纸而已。 Paling-paling perjanjiannya ini bisa dibatalkan kok. Habis bisa nikah juga bisa cerai. 大不了就是毁约嘛，反正可以结婚也可以离婚。 Dan kita tahu sebagai anak-anak Tuhan, di dalam Alkitab tadi yang kita baca, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. 那成为一个基督徒的我们一定要知道说，刚刚我们圣经所提到的婚姻，人人都当尊重，床也不可污秽。 Yang artinya saudara dan saya harus waspada terhadap hubungan seksual. 那意思就是说，弟兄姐妹在床上的性关系一定要谨慎， Jangan sampai kita mencemarkannya. 我们真的不可以有任何的污秽。 Karena firman Tuhan mengatakan orang-orang yang berzina akan mendapatkan penghakiman Tuhan. 因为圣经说，苟合行淫的人，神必要审判。 Amin. 阿妹， Saya ingin berdoa khususnya bagi anak generasi muda. 我愿意为所有的年轻人祷告， Kiranya Tuhan memberikan kalian sebuah keberanian. 求神帮助你们有一个勇气。 Tuhan memberikan kalian sebuah tekad. 神给你们一个勇敢的心。 Di zaman sekarang ini, 在这样的世代里面， iblis ingin menanamkan nilai-nilai kehidupan yang salah pada generasi ini. 撒旦想要把一个这个错误的价值观放在这个世代里面， Melalui media sosial, 透过这个媒体， melalui orang-orang sekitar kalian. 透过就是你旁边周遭的人的所说的话， Mungkin mereka berkata sebelum pernikahan tidak ada hubungan seks dan tidak berkencan secara online itu sangat memalukan karena kuno, itu sudah kuno. 那可能他们会说这个婚前性行为没关系啦，或者是如果没有网络援交很丢脸啊。 Saudara-saudari, ini benar-benar suatu hal yang salah. 弟兄姐妹，这个真的是一个错误的事， Itu adalah tipu muslihat si iblis. 那就是撒旦的谎言。 Saya pagi hari ini ingin mendorong khususnya anak-anak muda. 今天早上我要鼓励所有的年轻的弟兄姐妹， Kalian harus memiliki keberanian dan sebuah tekad. 你们要有一个勇气，而且要决心。 Ya, berani berdiri teguh sebagai orang yang berbeda dengan dunia ini. 你们敢站出来说，你们跟这个世代是不一样的， Hidup di dalam kekudusan, 活在圣洁里面， hidup di dalam kebenaran. 活在这个真理里面。 Amin. 阿妹， Dan menolak untuk melakukan hubungan seks sebelum pernikahan dan di luar pernikahan.
你们要拒绝这个婚前的性行为及婚后的这个婚外的性行为， Karena kita semua mau berjalan di dalam berkat kemuliaan Tuhan. 因为我们都要走在这个神的祝福里。 Dan saya memohon kemurahan Tuhan 我们求神来恩待我们， agar kita yang sebagai orang tua, 就是成为这个父母的我们， ya kita harus berdoa bagi anak-anak kita. 我们一定要为我们的孩子来祷告。 Anak-anak muda di generasi ini kondisinya lebih berat dari generasi kita waktu itu. 那现在的年轻人，其实他们所要面对，比我们以前呢，其实是更辛苦的。 Ketika dulu waktu saya ingat saya masih SMP, 我记得我还在念初中的时候， untuk menemukan sebuah majalah atau komik porno tidak mudah. 如果我们要找一本这种黄色书刊呢，其实是非常不容易的。 Tidak tahu harus berapa lama menemukannya di toko buku yang bekas ya. 那就是不知道要找多久，而且要去那种旧书摊里面去挖。 Tetapi anak-anak muda pada masa sekarang sudah tidak sama lagi. 但是现在的年轻人已经完全不一样了， Situs-situs porno telah bermunculan di internet. 就是那种色情的网站其实已经泛滥了， Gratis. 而且是免费。 Ada satu kali dalam sebuah program acara channel TV di Taiwan, 有一次在这个台湾的这个好消息电台里面， pada saat itu mewawancarai seorang pakar yang secara khusus meneliti tentang situs porno. 那个时候有访问一位专门研究色情网站的一个专家， Dia berkata di dunia ini ada sekitar 70 sampai 80 juta situs-situs porno. 那他说这个世界上呢，其实有大概7000万到8000万这样的色情网站。 Dan itu adalah perhitungan atau statistik pada tahun 2000. 这个是2000年的那个时候的统计数字。 Hari ini kita di tahun 2021. 那现在我们已经在2021年了， Itu pasti bertambah berlipat-lipat kali ganda. 那一定是加倍的增长， Sangat mengerikan, saudara-saudara. 非常的可怕，弟兄姐妹。 Ketika putra-putri kita hidup di lingkungan sosial yang bobrok ini, 当我们的孩子活在这样的一个大的那混乱的环境里， maka sejujurnya, saudara-saudari, untuk menjaga kekudusan di masa kini adalah hal yang jauh lebih sulit dibandingkan dengan kondisi kita pada masa yang lalu. 所以呢，如果让孩子们能够持守圣洁，真的比我们当年是更难的。 Oleh karena itu kita harus benar-benar berdoa bagi anak-anak kita. 因此，我们一定要为着我们的孩子来祷告。 Tidak ada satu orang pun yang dapat hidup dalam kekudusan dengan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Tidak mungkin, saudara-saudara. 没有一个人他能够靠着自己来活出圣洁，这是不可能的事。 Yang dapat melakukannya hanyalah Roh Kudus. 能够这样帮助我们的，唯有圣灵。 Ini merupakan pekerjaan Roh Kudus. 这也是圣灵的工作。 Dan kalau Roh Kudus datang, 如果圣灵来了， Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. 他会叫那些人为罪的为义的。 Amin, saudara-saudari. 阿妹， Saya berharap kita sebagai orang tua setiap harinya berdoa bagi pernikahan putra-putri kita. 我盼望就是成为我们的父母的，我们每一天都要为儿女的婚姻来守望祷告。 Bagi anak-anak muda, 那对这些年轻的弟兄姐妹呢， persiapkan dirimu dengan baik. 你们要预备好你们自己， Jagalah kekudusan. 你们要持守你们的圣洁， Nantikan yang dipersiapkan Tuhan bagimu. 你要等候神给你的预备， Biarlah Tuhan yang mengendalikan seluruh kehidupan. 让神来掌控你整个生命的主权。 Amin. 阿妹， Mari kita tundukkan kepala. 让我们一起低头祷告。 Bapak hambamu berterima kasih dan bersyukur 主啊，仆人献上感谢感恩， melewati Abraham, 经由亚伯拉罕、 Ribka, dan Ishak. 利百加还有以撒， Tuhan, biarlah kami lebih benar-benar memiliki cara pemikiran, prinsip-prinsip rohani yang benar dan kudus di hadapan. 让我们真的有一个非常好的一个思想，还有一个属灵的原则。 Terima kasih Tuhan. 主，谢谢你， Setiap firman yang telah disampaikan di dalam nama Yesus tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. 每一句神仆人释放的话语，奉主的名，绝不突然返回。 Kiranya Engkau sendiri Tuhan yang memeteraikan setiap firman-Mu di dalam loh hati anak-anak-Mu.
求神亲自将你的话语刻印在每一位弟兄姐妹的心板上。 Di dalam nama Tuhan Yesus, 奉主的名， kami sudah berdoa dan mengucap syukur. 我们这样祷告，献上感恩。 Haleluya. 哈利路亚， Amin. 阿妹， Mari saudara-saudari, 弟兄姐妹， saya mengajak saudara-saudari untuk bangkit berdiri. 我邀请弟兄姐妹，我们一起站立， Angkat kedua tangan saudara-saudari 举起你的双手， untuk menerima berkat dari Tuhan. 来领受从天上来的祝福。 Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. 愿耶和华赐福于你，报复你；愿耶和华的脸光照你，赐恩于你；愿耶和华向扬脸，赐你平安。Yang percaya katakan bersama, 相信的一起来说，阿门。Tuhan Yesus memberkati.